Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam perpaduan kepada semua murid-murid cikgu pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini anda masih lagi bersama dengan cikgu untuk cikgu memulakan satu lagi tajuk baharu. Dan selamat bertemu lagi sekali pada hari ini bersama cikgu di channel Cikgu Amin. Jom belajar sains bersama Cikgu Amin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar Sains Tahun 2, Unit 5, Tumbuh-tumbuhan dengan dua subtajuk iaitu Tumbesaranku dan Urutan Tumbesaran Tumbuh-tumbuhan. Kita akan memulakan tajuk baharu di halaman 52, 53, 54 dan 55 pada buku teks anda dan buku aktiviti pada halaman 33 dan 34. Baiklah, anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Baik, pada hari ini, cikgu akan mula mempelajari tajuk baharu iaitu Standard Kandungan 5.1 Tumbesaran Haiwan, manakala standard pembelajaran 5.1.3 merekod perubahan tumbesaran tumbuh-tumbuhan bermula daripada percambahan biji benih dengan memerhati biji benih sebenar dan menyusun mengikut urutan peringkat tumbesaran tumbuhan. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, merekod perubahan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Kedua, menyusun mengikut urutan peringkat tumbesaran tumbuhan. Kriteria kejayaan. Merekod perubahan tumbesaran yang berlaku pada tumbuh-tumbuhan dengan memerhati tumbuh-tumbuhan sebenar seperti bilangan daun, lilitan batang, saiz daun atau ketinggian pokok berdasarkan jadual perubahan tumbesaran hari ke-3, ke-6 dan ke-9. Baiklah murid-murid, seperti mana yang murid-murid semua maklum, tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa peringkat tumbesaran. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Apakah yang dapat kamu perhatikan? Lihat pada bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang yang semakin bertambah. Pokok ini pun semakin tinggi. Ya, cuba lihat anak-anak murid. Pertama sekali, peringkat tumbesaran pokok jagung mestilah bermula daripada biji benih. Biji benih yang ditanam, setelah beberapa hari, maka anak benih akan mula bercambah. Setelah anak benih bercambah, beberapa hari kemudian, maka anak pokok mula kelihatan. Dan setelah meningkat hari demi hari, masa demi masa, akhirnya pokok jagung dewasa mula terbentuk. Baiklah, itu adalah sebahagian daripada peringkat tumbesaran pokok jagung. Sebagai meneruskan pembelajaran kita, cikgu akan memperdengarkan kepada murid-murid satu video berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sila saksikan. Baiklah, cuba kita perhatikan tumbesaran pokok ini. Bermula daripada biji benih, kemudian biji benih bercambah dan seterusnya menjadi anak pokok. Baik, sekarang kita akan perhatikan peringkat tumbesaran pokok jagung. Baiklah, cuba kita perhatikan tumbesaran pokok ini. Bermula daripada biji benih, kemudian biji benih bercambah
dan seterusnya menjadi anak pokok. Baik, sekarang kita akan perhatikan peringkat tumbesaran pokok jagung. Okay, peringkat yang pertama adalah biji benih. Seterusnya, biji benih mula bercambah. Okay, biji benih bercambah. Peringkat yang seterusnya adalah anak pokok dan kemudian pokok dewasa. Apakah yang berubah semasa tumbesaran tumbuhan? Semasa tumbesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan. Yang pertama dari segi bilangan daun. Bermula dari 2, kemudian bertambah menjadi 4 dan semakin bertambah. Yang kedua adalah saiz daun. Kalau diperhatikan, saiz daun kecil, sederhana dan semakin membesar. Yang ketiga, tinggi pokok. Ketinggian pokok juga semakin bertambah apabila tumbuhan mengalami tumbesaran. Dan yang seterusnya adalah lilitan batang. Saya akan jelaskan sebentar lagi berkenaan dengan lilitan batang. Okey, apakah maksud lilitan batang? Lilitan batang ni adalah kita ukur saiz lilitan batang pokok ni. Contohnya, kita boleh gunakan pita pengukur. Okey, apabila pokok semakin membesar, saiz lilitan batang juga akan semakin membesar. Contohnya untuk pokok yang pertama ni, okey, kalau kita bandingkan dengan pokok kedua, okey, saiz lilitan batang untuk pokok kedua adalah lebih besar berbanding saiz lilitan batang pokok yang pertama ni. Okey, mari kita lihat rumusan untuk tumbesaran tumbuhan. Okay, semasa tumbesaran tumbuh-tumbuhan mengalami yang pertama ni, okey, tengok fokus pada daun ni. Jadi apa yang bertambah dekat sini? Okay, sini ada 2, sini jadi 4. Okey, 4 yang besar ni. So jadi yang kat sini adalah bilangan daun. Okey, seterusnya yang kedua. Okay, kita ukur keliling. Apa yang berbeza? Apa yang bertambah di sini? Lilitan batang. Yang ketiga, tengok daun pertama ni. Dan bila membesar dia jadi begini. Apa yang berbeza dekat sini? Ini kecil, ini besar. Jadi mengalami pertambahan saiz daun. Dan yang keempat, okey, dia letak pembaris kat sini. Kenapa? Dia nak ukur apa dekat sini? Okey, dia nak ukur ketinggian. Okey, bila tumbesaran tumbuhan dia mengalami pertambahan tinggi pokok. Kamu telah pun sedikit memahami berkaitan dengan pemerhatian tumbesaran pokok jagung yang telah pun ditunjukkan dalam video sebentar tadi. Okey, ini adalah pemerhatian yang telah pun dicatatkan dalam jadual di bawah sehingga hari ke-21. Okey, cuba lihat pada bahagian tumbuh-tumbuhan yang dibuat uji kaji sehingga pada hari ke-3, ke-9, ke-15 dan ke-21. Okey. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang dilihat ialah dari segi bilangan daun. Ada berapa helai? Pada hari ke-3 hanya terdapat 2 helai daun. Pada hari ke-9 daun semakin bertambah kepada 5 helai. Masuk ke hari ke-15, daun mula bertambah pada 10 helai dan sehinggalah ke hari yang ke-21, bilangan daun semakin bertambah menjadi 14. Dari segi saiz daun, okey, saiz daun dia. Okey. Apa yang berlaku pada saiz daun? Diukur dalam unit sentimeter. Pada hari ketiga, saiz daunnya cuma 1 sentimeter. Pada hari ke-9, saiz daun telah meningkat kepada 1.5 sentimeter. Pada hari ke-15, saiz daun makin meningkat kepada 1.8 sentimeter, manakala pada hari ke-21, saiz daun telah bertambah kepada 2.5 sentimeter. Okey, sekarang kita lihat pada lilitan batang pula. Lilitan batang juga diukur dalam unit sentimeter. Pada hari ketiga, lilitan batang pokok jagung cuma 0.3 cm. Okey. Pada hari ke-9,
Lilitan batangnya semakin membesar kepada 0,5 cm. Pada hari ke-15, lilitan batang bertambah lagi kepada 0,8 cm dan pada hari ke-21, lilitan batang telah pun mencapai 1,0 cm. Baiklah murid-murid, apa yang dapat kita saksikan ialah semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertambahan. Pertambahan yang pertamanya ialah bilangan daun. Yang kedua, saiz daun. Yang ketiga, akan mengalami pertambahan ketinggian pokok. Dan yang terakhir, lilitan batang. Okeylah, murid-murid. Sehingga pada pelajaran tersebut, cikgu nak murid-murid sila buat latihan pada muka surat 32 buku aktiviti. Okey, kita akan teruskan lagi dengan halaman yang berikutnya, iaitu, baiklah, sampai di sini cikgu akan cikgu minta murid-murid semua perhatikan betul-betul di sini kerana ini adalah kerja projek yang cikgu nak murid-murid buat di rumah. Okey. Okey, apakah yang nak kita buat ialah mematikan pembesaran pokok kacang hijau. Baik. Untuk ini cikgu nak murid-murid pastikan murid-murid menyediakan beberapa alat dan bahan yang cikgu perlukan di sini. Okey. Pertama sekali, cikgu perlukan murid-murid sediakan semua benda-benda alat-alat dan bahan ini di rumah. Murid-murid buat sendiri bersama dengan ibu dan ayah. Minta bantuan ibu dan ayah untuk menyediakan semua alat dan bahan ini untuk kita mematikan pembesaran pokok kacang hijau. Okey. Apa yang kita perlukan ialah sedikit tanah. Okey, jika sekiranya tidak ada tanah, murid-murid boleh menggunakan kapas yang dibasahkan. Okey, ya. Basahkan kapas tersebut. Okey, kemudian kita perlukan tak banyak ya. Kita perlukan 4 biji sahaja kacang hijau. Tak perlu banyak-banyak ya. 4 biji kacang hijau. Kemudian sediakan cawan plastik ataupun bekas lain yang boleh kita gunakan untuk kita menanam biji benih kacang hijau. Kemudian boleh gunakan sudip tanah. Kalau tidak ada sudip tanah, boleh gunakan sudu ya untuk kita mengaut tanah tersebut. Tetapi kalau murid-murid sudah menggunakan kapas yang basah, tidak perlu lagi pada sudip tanah tersebut. Okey, yang seterusnya, apa yang perlu ada ialah kanta pembesar. Ya, kanta pembesar ini untuk anak-anak semua melihat perkembangan pembesaran pokok kacang hijau. Ya, rekodkan perkembangannya pada setiap hari. Bermula pada hari pertama sehinggalah kepada hari yang ke-9 yang cikgu perlukan berdasarkan buku teks kamu ya. Okey. Kalau berdasarkan buku teks, cuba kamu perhatikan buku teks kamu. Ya, cikgu nak murid-murid perhatikan pada buku teks dan lihat apakah yang diperlukan. Ya. Cikgu nak anak-anak nanti menulis ke dalam jadual sehinggalah apa yang berlaku pada hari ke-3, hari ke-6 dan juga hari ke-9. Okey. Ini adalah alat dan bahan yang murid-murid perlukan. Ya. Dan satu lagi ialah pita pelekat. Pita pelekat ini anak-anak murid perlukan untuk melekatkan biji benih ataupun anak pokok kacang hijau yang telah pun dicabut beserta dengan akarnya dan tampalkan anak pokok tersebut dengan pita pelekat pada buku nota sains. Okey. Sedia. Seterusnya. Baiklah. Apakah langkah-langkah yang perlu anak-anak murid buat? Pertama, isi cawan plastik dengan tanah ataupun isikan kapas putih yang telah pun dibasahkan dengan ke dalam bekas yang disediakan. Okey. Isi cawan plastik dengan tanah ataupun isi cawan plastik dengan kapas putih yang telah pun dibasahkan. Okey, pastikan kapas tersebut basah. Okey. Seterusnya.
masukkan biji benih ke dalam bekas tersebut. Yang telah pun ada tanah ataupun boleh gunakan tanah ataupun kapas basah. Okey, letakkan sahaja di atasnya. Okey. Seterusnya. Okey, pastikan anak murid siram setiap hari. Ya. Dengan jumlah air yang cukup. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau air yang banyak sehingga menyebabkan tidak ada ruang untuk air itu menyerap ke bawah. Sehingga melimpah. Air yang sedikit saja ya. Pastikan disiram saja setiap hari. Sekadar yang cukup lah ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Okey, biarkan anak pokok tumbuh. Okey, pastikan anak-anak semua letakkan di tempat yang mempunyai suhu yang sesuai, ya. Dan sebagaimana yang telah pun kita pelajari pada minggu yang lepas. Okey. Supaya dapatlah biji benih kacang hijau ni tumbuh dengan elok. Okey, langkah seterusnya, setiap 3 hari, setiap 3 hari, sepatutnya pada hari yang ketiga, anak benih biji kacang hijau tadi sudah pun mula bercambah. Ya. Jadi cabut satu sahaja. Satu anak pokok kacang hijau yang telah pun bercambah berserta dengan akarnya. Akad, cabut elok, angkat betul-betul dengan sekali biar berserta dengan akarnya. Kemudian tampalkan anak pokok tersebut dengan pita pelekat pada buku nota sains. Okey. Baiklah, beginilah yang telah pun dicatatkan, contoh yang telah pun dibuat, iaitu pada hari ketiga, hari ke-6 dan juga hari ke-9. Baik. Apa yang anak-anak perlu buat ialah tampalkan. Ya, anak-anak pokok kacang hijau tu berserta dengan akarnya. Jangan cabut sekaligus semua sekali. Kita ada 4 biji benih yang telah pun kita buat, kita tanam tadi. InsyaAllah keempat-empatnya akan bercambah, akan tumbuh ya, insya-Allah. Kalau anak-anak siram dia setiap hari. Dia ada cukup air. Okey. Pastikan terjadi sebagaimana yang cikgu buat ini. Ya, bermakna pada hari ketiga nanti bermula daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Selasa, Rabu, Khamis ataupun Jumaat, anak-anak sudah pun boleh mencabut anak pokok hijau yang pertama untuk dilekatkan di jadual tersebut. Buat jadual, bina jadual sebagaimana yang cikgu tunjukkan ini. Kemudian hari ke-6 pula. Hari ke-6 maknanya Jumaat, Sabtu, Ahad. Pada hari Ahad minggu depan tu cabut lagi satu dan tampalkan. Kemudian Isnin, Selasa, Rabu. Pada hari Rabu pula catatkan yang terakhir sekali, hari ke-9. Okey, cikgu harap anak-anak semua telah pun memahami bagaimana cara untuk kita membuat aktiviti memerhatikan tumbuh sarang pokok kacang hijau yang sepatutnya dibuat secara berkumpulan, tetapi kita buat secara individu. Jadi semua anak-anak kalau boleh ambil gambar ya, ambil gambar dan tunjukkan pada cikgu ya. Okey, ambil gambar atau video lagi bagus. Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada satu soalan untuk kamu jawab di sini. Kita telah pun belajar tadi peringkat pembesaran tumbuh-tumbuhan. Jadi cikgu nak cuba anak-anak semua jawab. Apakah yang ada di sini? Jawapan yang pertama. Semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan apa? Ya, apa jawapan anda? Lagi sekali? Ya, yang pertamanya ialah mengalami pertambahan bilangan daun. Okey, lagi apa yang berlaku pula? Adakah bilangan daun sahaja? Apa dia? Ya, betul. Saiz daun. Lagi? Apa lagi yang ketiga? Ya, ketinggian pokok mula bertambah. Dan apakah yang terakhir? Lilitan batang. Ya, pandai murid-murid semua. Ya. Jadi inilah yang berlaku semasa pembesaran tumbuh-tumbuhan. Semasa pembesaran tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok
dan lilitan batang. Baiklah, kita telah pun belajar pada tajuk pertama iaitu tumbesaran. Sekarang kita beralih pula kepada tajuk kedua iaitu urutan tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baiklah, seperti mana yang kita faham sebentar tadi, anak benih akan mengalami satu urutan tumbesaran. Urutan ini dinamai peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Baiklah, mari kita ke kebun Pak Ali untuk memerhatikan pelbagai peringkat tumbesaran pokok tomato yang berada di kebun Pak Ali. Okey, anak-anak boleh lihat pada buku teks anak-anak pada muka surat 54. Okey, inilah sebagaimana yang anak-anak lihat pada buku teks di muka surat 54. Anak-anak boleh lihat di situ. Okey, apakah peringkat tumbesarannya? Ya. Mari kita perhatikan. Mula-mula sekali, paling atas sekali itu, ya, di kebun Pak Ali itu, Pak Ali simpan biji benih, ya. Sebab biji benih ni Pak Ali akan gunakan untuk nyemai dia ke dalam bekas polybag ini. Ya. Biji benih ni kemudian akan disemai ke dalam polybag. Ya. Okey, ini adalah polybag, ya. Maka setelah disemai, apa yang Pak Ali buat? Pak Ali siram dia, ya. Siramkan dia, pastikan tu disiram. Kemudian apa yang berlaku? Ya. Selepas biji benih bertambah, maka anak pokok akan mula keluar, ya. Anak pokok akan mula keluar. Akhirnya pokok pun berbunga dan juga mengeluarkan buah. Itulah, ya. Kita lihat peringkat tumbesaran pokok tomato yang berlaku di kebun Pak Ali. Sekarang mari kita perhatikan. Okey. Mari kita susun peringkat tumbesaran pokok tomato yang betul mengikut urutan. Baik. Pada peringkat pertama, apakah yang sepatutnya berlaku, murid-murid? Ya. Peringkat pertama ialah biji benih, ya. Peringkat pertama tu kita peringkat penyediaan biji benih. Ya, kalau kita sediakan biji benih yang baik, maka pokok tersebut insya-Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian apa yang berlaku? Setelah ditanam beberapa hari, biji benih akan mula bercambah. Baiklah, seterusnya apa yang akan berlaku? Biji benih yang bercambah akan menjadi anak pokok. Ya. Kemudian selang beberapa lama, maka pokok tadi akan mengeluarkan bunga. Setiap pokok yang berbuah mesti berbunga terlebih dahulu. Dia tak boleh terus dia keluarkan buah, ya. Mesti dia akan mengeluarkan bunga dahulu. Kemudian peringkat terakhir, peringkat tumbesaran terakhir, barulah pokok tersebut berbuah. Okey. Itulah tadi peringkat tumbesaran pokok tomato mengikut urutan, iaitu biji benih bercambah menjadi anak pokok, kemudian anak pokok berbunga dan akhirnya pokok dewasa akan mula berbuah. Baik, kita semak lagi sekali peringkat tumbesaran pokok tomato. Yang pertamanya apa yang berlaku? Ya. Mestilah sediakan biji benih. Menanam biji benih dahulu. Di mana setelah biji benih ditanam, beberapa hari biji benih akan mula bercambah. Kemudian biji benih yang bercambah tadi akan menjadi anak pokok. Seterusnya, dari anak pokok tadi akan mula mengeluarkan bunga dan akhir sekali pokok tadi akan berbuah. Pokok apa? Pokok tomato. Jadi anak-anak bolehlah cuba untuk juga menanam pokok tomato. Anak-anak senang saja untuk menanam pokok tomato. Cari saja sebiji buah tomato dan di dalam tersebut ada biji di dalamnya. Potong sahaja dan tanam terus beserta dengan buahnya saja pun tak apa. Potong dan lihat di dalam lendir-lendir tersebut ada biji. Letakkan pada kapas yang basah ataupun atas tanah. Kemudian anak-anak lihat sendirilah apakah yang akan berlaku kepada buah pokok tomato tersebut.
Okey. Baiklah. Cikgu rasa anak-anak semua telah pun memahami dua tajuk yang cikgu nak ajar hari ini, iaitu pertama sekali tumbesaranku dan yang kedua urutan tumbesaran tumbuhan. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi pada pelajaran yang lain. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana bersama-sama dapat bersama-sama dengan cikgu dari mula hinggalah ke akhir pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa, sebagaimana cikgu minta murid-murid sediakan kerja projek tadi, sila murid-murid berbincang dengan ayah dan ibu, minta tolong pada ayah dan ibu ataupun abang untuk menyediakan kerja projek yang telah pun cikgu berikan sebentar tadi. Ya, cikgu harap kita akan berjumpa lagi di lain hari dan masa pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.